Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karunisat binti Asmadi daripada DPSU 5A. Saya akan menerangkan tentang konflik di syarikat ikhlas.com. Okey, sebentar sedikit tentang pengenalan syarikat. Syarikat ikhlas.com ni merupakan salah satu cabang perniagaan di bawah Air Asia yang mana ianya menyokong komuniti Muslim di seluruh dunia dengan memberikan akses yang tiada tandingnya kepada praktik-praktik berasaskan kepercayaan. Kemudian pada awalnya nama syarikat ikhlas.com ni ialah Jual Travel and Towers dan ditubuhkan pada tahun 2019 dan kini syarikat tersebut berada di M Walk, Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Kemudian syarikat ikhlas.com ni juga dia menerapkan 5 rukun Islam yang utama iaitu mampu milik, kebolehcapaian, komuniti, pendidikan dan sokongan untuk diteladani, dan rukun ini mewakili misi syarikat untuk diterapkan dalam syarikat. Kemudian syarikat ikhlas.com ni bertujuan dia membantu golongan Muslim yang dengan tawaran yang berpatutan serta memenuhi amal kebajikan yang dituntut oleh agama Islam sendiri. Kemudian contohnya lah pakej umrah yang dinilaikan terlalu tinggi buat sebahagian masyarakat menjadi fokus utama ikhlas. Dengan pengalaman syarikat dalam sektor pelancongan dikuasakan oleh jenama Air Asia, akan kami sediakan perkhidmatan terjamin selesa dengan harga yang berpatutan. Kemudian syarikat juga dia berusaha untuk membawa kemudahan ke dalam kehidupan umat Islam dengan memudahkan akses kepada produk-produk perkhidmatan Islam. And syarikat.com ni bukan sahaja fokus kepada pelancongan umrah sahaja, tetapi syarikat ikhlas.com ni dia fokus juga kepada ikhlas travel, ikhlas zakat, ikhlas fidyah, ikhlas sedekah, korban, ikhlas shop, ikhlas akikah dan juga ikhlas app. Maksud definisi konflik itu sendiri. Okey, konflik ni dia membawa maksud kepada perbezaan pendapat di antara dua belah pihak yang membawa kepada pencenggahan mengikut kepentingan masing-masing dan juga masing-masing yang saling bersaing lah. Kemudian konflik ni juga merupakan sebahagian yang perlu dialami daripada sebahagian kehidupan manusia dalam menjalani kehidupan masing-masing. Dan muncul juga pelbagai tingkatan konflik, sama ada baik dalam hubungan keluarga, peribadi, organisasi maupun antarabangsa. Semuanya tidak dapat kiranya kesemua hubungan tidak dapat dielak dan akan mengalami konflik yang tersendiri. Kemudian kalau kita tengok pula konflik ni dia membawa juga kepada perubahan positif dan dapat mewujudkan idea-idea yang baru serta dapat memperbaiki hubungan yang kurang baik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Suhaila binti Ahmad dari DPSU 5A. Okey, bagi konflik yang pertama dari syarikat ikhlas.com ni adalah ketidaksepahaman di kalangan staf-staf dalam berkomunikasi antara satu sama lain. Hal ini di mana setiap organisasi akan mengalami masalah berkomunikasi, tidak kira kecil maupun besar. Akan tetapi, masalah konflik ini tidaklah terlalu besar sehingga menyebabkan masalah lain timbul dalam syarikat ini seperti pergaduhan maupun perbalahan yang besar. Oleh hal demikian, setiap individu perlu menitik beratkan hal-hal seperti ini bagi mengelakkan perkara besar terjadi. Hal ini juga dilihat bahawa pekerja bawahan dengan pekerja atasan mengalami masalah komunikasi yang kecil saja. Penyelesaian konflik ini dari perspektif barat ialah dengan menggunakan strategi kompromi. Hal ini di mana strategi ini akan memberi faedah kepada kedua-dua pihak yang mengalami konflik. Oleh hal demikian, strategi ini memberi faedah kepada kedua-dua pihak dalam situasi menang-menang. Dengan menggunakan strategi ini, kedua-dua pihak
terpaksa bertolak ansur bagi mencepatkan penyelesaian konflik yang dihadapi. Seperti mana diterangkan ketika temu ramah itu, pihak atasan syarikat ikhlas.com akan mencapai kerjasama dalam setiap pengurusan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat. Hal ini dapat memberi peluang untuk staf-staf lain belajar dari kesilapan lalu melalui seminar untuk training lebih kepada setiap staf-staf lain. Maksudnya kat sini pihak atasan akan menyediakan seminar yang dapat membantu setiap staf untuk lebih training bagi penyelesaian konflik dari perspektif Islam pula ialah dengan menggunakan pendekatan syuruh dalam organisasi. Hal ini kerana cara ini adalah paling sesuai dan berkesan untuk digunakan bagi menyelesaikan konflik dalam sesebuah organisasi. Menurut prinsip syuruh adalah mencapai keputusan dalam sesuatu perundingan yang digunakan oleh sesuatu syarikat atau sesebuah organisasi. Menurut pengurus atasan syarikat itu, mereka telah mengadakan perjumpaan secara bersemuka bagi menyelesaikan konflik itu dengan segera. Mereka juga akan mentangkan slide-slide bagi masalah-masalah yang dihadapi kepada semua staf-staf dan juga pengurus atasan. Oleh itu, semua orang akan berkongsi pendapat masing-masing bagi menyelesaikan masalah tersebut dengan segera agar dapat mengelakkan perkara yang buruk daripada terjadi. Berikut merupakan konflik pertama yang dihadapi oleh syarikat ikhlas.com ini. Saya Aina Nabila binti Zainuddin daripada kors DPHU 5A dan nombor matrik DHU 202226034. Saya akan menerangkan tentang konflik kedua iaitu kesulitan pemprosesan transaksi. Seperti mana apa yang kita lihat dalam dunia moden ni, organisasi atau syarikat memainkan peranan penting sebagai penghubung antara jemaah dan destinasi yang diinginkan. Walaupun begitu, terdapat satu isu yang semakin mencetuskan cabaran di dalam syarikat ikhlas.com. Jadi, antara salah satu cabaran tersebut adalah kesukaran bertransaksi. Jemaah yang ingin menggunakan perkhidmatan syarikat ikhlas.com terpaksa datang fizikal ke pejabat syarikat untuk membuat pembayaran. Ini bukan sahaja menimbulkan kesukaran kepada jemaah, terutama mereka yang berada jauh dari lokasi syarikat tersebut, tetapi juga menyulitkan proses pembayaran. Dan ini semakin merumitkan apabila melibatkan jemaah dari luar negara. Pembayaran tunai menjadi rintangan utama untuk jemaah antarabangsa yang mungkin menghadapi masalah pengurusan mata wang dan proses pembayaran. Selain itu, terdapat isu berkaitan dengan aspek keselamatan. Terdapat juga isu berkaitan dengan aspek keselamatan. Penggunaan wang tunai dalam jumlah yang besar boleh mencetuskan risiko keselamatan bagi jemaah. Kebimbangan akan keselamatan peribadi ini boleh menghentikan kepercayaan jemaah dan merangsang mereka menjadi alternatif yang memberikan jaminan keselamatan yang lebih baik. Jadi, untuk mengatasi cabaran ini, syarikat ikhlas.com seharusnya mempertimbangkan penambahbaikan dalam kebijakan pembayaran mereka untuk memperkukuhkan lagi kepercayaan pelanggan dan mengurangkan potensi konflik. Terdapat strategi untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi oleh syarikat ikhlas.com ini iaitu menggunakan strategi kolaborasi. Dengan strategi ini merujuk kepada sesuatu pendekatan di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berusaha untuk mencapai penyelesaian melalui kerjasama aktif, dialog terbuka dan usaha bersama. Pendekatan ini berfokus kepada pembahasan terperinci dan memahami kepentingan, keperluan dan pandangan setiap pihak terhadap tujuan mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Gaya ini memerlukan daya pemikiran terbuka, kreatif, empati dan komitmen bersama untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan. Dalam konteks ni, strategi penyelesaian konflik kolaborasi akan melibatkan langkah-langkah dan pertimbangan berikut. Antaranya, mewujudkan dialog terbuka dengan jemaah. Syarikat ikhlas.com perlu menganalisis
bentuk kewangan dan operasi. Contohnya, pihak dalaman syarikat ikhlas.com perlu melakukan analisis terperinci mengenai impak kewangan dan operasi yang mungkin timbul daripada pelaksanaan kesukaran pembayaran tunai. Melalui pendekatan kolaboratif, syarikat dapat mencapai penyelesaian konflik yang memuaskan semua pihak dan sekaligus menjaga hubungan yang positif antara jemaah. Kolaborasi bukan sahaja mencipta keputusan yang efektif, malah juga membangunkan hubungan yang kuat dan saling menguntungkan semua pihak. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang penyelesaian konflik daripada perspektif Islam pula. Strategi konflik dari perspektif Islam yang sesuai digunakan adalah melantik perantara dan ianya merujuk kepada pendekatan atau tindakan yang diambil oleh pihak ketiga untuk menangani penyelesaian konflik antara pihak-pihak yang berselisih. Pihak ketiga ni biasanya merupakan seseorang individu, suatu kelompok atau organisasi yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Strategi ini sering digunakan untuk mencegah konflik yang berlaku untuk membantu mencapai solusi yang adil. Contohnya adalah seperti negosiasi, mediasi dan arbitrasi. Dalam negosiasi, pihak ketiga membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan melalui perundingan. Mediasi pula melibatkan pihak ketiga yang membantu pihak-pihak yang berselisih untuk berkomunikasi dan mencapai kesepakatan. Sementara arbitrasi pula melibatkan pihak ketiga yang memberikan keputusan baik untuk menyelesaikan konflik. Antara contoh yang boleh diambil adalah mewujudkan perantara atau pembekal logistik yang boleh dipercayai di antara organisasi dan jemaah untuk menguruskan pembayaran tunai. Hal demikian dapat membantu menyelesaikan pembayaran dengan segera untuk mencegah penyelisihan di antara pihak kewangan di dalam syarikat dan jemaah. Selain itu, pihak kewangan boleh menubuhkan sistem pembayaran online yang aman dan mudah digunakan seperti kad kredit, kad debit atau pembayaran elektronik. Pembayaran online ni dapat memudahkan aliran kewangan dengan membolehkan dana diterima dengan cepat. Sekiranya terdapat jemaah yang tidak mempunyai pengetahuan tentang pemprosesan pembayaran online, syarikat ikhlas.com boleh menyediakan sumber daya pendidikan dan pelatihan online kepada jemaah untuk memahami cara menggunakan platform dan memanfaatkan layanan secara maksimal. Melantik perantara dan mewujudkan pembayaran online ni bukan sahaja meningkatkan manfaat untuk organisasi sahaja, tetapi juga memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada jemaah sekaligus membina asas yang kukuh untuk pertumbuhan perniagaan dalam era digital ini. Secara keseluruhannya, nilai budaya dan juga konteks tempatan turut memainkan peranan penting dalam bagaimana konflik itu dapat ditafsirkan. Kemudian, pendekatan yang memahami dan juga menghormati nilai tempatan boleh membantu mencapai matlamat ini dalam menyelesaikan konflik tersebutlah. Kemudian, penyertaan semua pihak yang terlibat dalam konflik adalah kunci memahami perspektif masing-masing. Adalah kunci dalam mencari penyelesaian yang mampan. Kemudian ianya dapat memahami perspektif masing-masing dan usaha bersama untuk mendapatkan persetujuan boleh mengurangkan ketegangan. Kiranya nilai budaya dan konteks tempatan ni turut memberi impak jugalah terhadap konflik yang berlaku dan sekiranya dapat memahami perspektif masing-masing, ianya dapat dengan usaha bersama, ianya dapat mengurangkan ketegangan konflik yang dihadapi. Kemudian kalau kita tengok pada pada cadangan penambahbaikan, sewaktu kami di syarikat ikhlas.com, kami kemungkinan terlepas pandang soalan-soalan yang perlu diajukan. Akan tetapi pihak syarikat ada memberitahu kami yang pihak syarikat hanya menerima wang-wang secara cash. Kemudian cadangan penambahbaikan oleh kami adalah untuk menambah
pembayaran secara QR. Hal ini kerana bagi memudahkan jemaah kerana kita sekarang berada hal ini supaya dapat memudahkan jemaah-jemaah untuk membayar secara online kerana kebanyakan jemaah menggunakan cashless, bukannya pembayaran secara cash. Kiranya kebanyakan jemaah lah menggunakan pembayaran secara online. Kiranya itu lagi memudahkan lah supaya jemaah dapat membuat transaksi secara online, dan ini juga dapat memudahkan pihak ikhlas.com dalam membuat menerima pembayaran daripada jemaah. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami.